Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya, selawat, salam kehormatan kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayat-Mu di pohon menyuluh memandukan. Pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Ucapan di bawah usul berkenaan perkara takbir kerajaan, Peraturan Mesyuarat 17, ahli yang berhormat bagi kawasan Kota Melaka, Tuan Koo Pai Tiong. Silakan. Tuan Yang Pertua, tajuk ucapan bagi Kamahas petang ini ialah bekalan air negeri Melaka. Tuan Yang Pertua, pada sesi Parlimen tahun lepas, iaitu pada 7 November 2019, saya telah membangkitkan isu bekalan air untuk negeri Melaka di Kamahas ini. Pada ketika itu, lebih kurang 19 kawasan di Melaka telah mengalami gangguan bekalan air akibat daripada fenomena musim panas dan purata hujan yang rendah. Malangnya, pada bulan Januari 2020 tahun ini, masalah ini bertambah serius sehingga catuan air berjadual terpaksa dijalankan untuk lebih 2 bulan. Perkara ini telah mendatangkan banyak kemudaratan bukan sahaja kepada para penduduk tetapi juga kepada pihak industri yang terpaksa menanggung kerugian. Tuan Yang Pertua, masalah bekalan air tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia berlaku kerana terdapat kegagalan untuk merancang dan mengurus aset air dengan baik dalam jangka masa panjang. Sebagai contoh, sejak tahun 2004 lagi, sudah terdapat perancangan bahawa empangan yang baharu diperlukan untuk negeri Melaka. Ini membawa kepada projek empangan jernih yang telah dimasukkan ke dalam Rancangan Malaysia ke-10 dan kemudiannya Rancangan Malaysia ke-11. Malangnya empangan jernih tidak terbina. Lebih teruk lagi, projek ini dibatalkan pada tahun 2017 oleh kerajaan yang lama. Tetapi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, pihak kementerian dan kerajaan negeri telah meluluskan semula projek empangan jernih pada tahun 2018. Pada masa yang sama, projek Off River Storage ORS juga akan dijalankan. Kedua-dua projek ini dijangka siap sekitar 2023 dan mampu menampung permintaan bekalan air Melaka untuk jangka masa panjang, iaitu sehingga tahun 2050. Maka, saya memohon kerajaan menyatakan status terkini projek-projek ini. Adakah mereka sudah dimulakan dan apakah kerja-kerja yang telah dilakukan setakat ini? Saya juga ingin mengutarakan satu perkara penting, iaitu mengenai loji air untuk empangan jernih. Saya memohon penjelasan kementerian mengenai status dan perancangan untuk loji ini dan adakah ia akan siap serentak dengan empangan jernih ataupun loji lain yang akan digunakan. Selain daripada itu, keadaan semasa masih terdesak
Dari segi jangka masa pendek, negeri Melaka masih terdedah kepada risiko gangguan bekalan air untuk tahun ini dan tahun hadapan. Maka sementara menunggu projek jangka masa panjang siap, iaitu Empangan Jernih dan projek ORS, langkah-langkah jangka masa pendek juga perlu diambil. Sebelum ini, Kerajaan Negeri Melaka di bawah Pakatan Harapan telah mengambil langkah-langkah jangka masa pendek seperti mengepangkan air dari tasik dan kolam-kolam, pelencongan Sungai Kesang dan operasi pembenihan awam. Oleh itu, saya turut memohon penjelasan daripada pihak Kerajaan Persekutuan mengenai langkah-langkah jangka masa pendek yang telah dirancang untuk mengatasi masalah air di Melaka ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Habibie. Minta Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ketua, sebelum saya menjawab soalan Yang Berhormat Kota Melaka, izinkan saya untuk maklumkan bahawa maklumkan pada Dewan Yang Mulia ini, bahawa semasa lawatan kerja saya ke Melaka pada 9 bulan Julai 2020, saya telah mengumumkan penggunaan frasa takungan air pinggiran sungai atau ringkasnya TAPS bagi menggantikan frasa of river storage atau ORS. Tuan Pertua, Kementerian sedia maklum dan prihatin di atas masalah bekalan air yang membelenggu rakyat negeri Melaka yang disebabkan oleh faktor kekurangan sumber air. Saya ingin mengulas kenyataan Yang Berhormat bahawa projek ini sebenarnya tidak pernah dibatalkan, tetapi ianya dikaji semula dari segi saiz dan kesesuaian tapak, kerana kajian tersebut telah dimuktamadkan dengan saiznya telah dikecilkan daripada 25 juta meter padu kepada 13 juta meter padu supaya tidak menjejaskan penduduk dan warisan setempat. Tuan Pertua, pada masa ini projek pembinaan takungan air pinggir sungai atau TAP Jernih sedia untuk ditender pada bila-bila masa dan tertakluk kepada persetujuan beberapa perkara, terutamanya pengesahan daripada Kerajaan Negeri Sembilan supaya ia tiada halangan terhadap pembinaan projek ini sebelum ia diteruskan, kerana hampir seluruh kawasan tadahan berada di Negeri Sembilan. Isu lain yang dibangkitkan juga ialah isu Kerajaan Negeri Sembilan adalah kerisauan mengenai kuantiti air di kawasan hilir dan impak ke atas kehidupan akuatik yang terdapat di Sungai Rembau. Simpanan daripada TAPS atau takungan air pinggiran Sungai Jernih akan digunakan sebagai sumber air kepada loji rawatan air LRA Sungai Jernih yang akan dibina. LRA Sungai Jernih ini terbahagi pada dua fasa. Fasa pertama sebanyak 45 juta liter sehari yang dijangka siap pada tahun 2022 dan fasa kedua sebanyak 45 juta liter sehari yang akan dijangka siap pada tahun 2045. Bagi projek pembinaan TAP Melaka pula, perundingan bagi pelaksanaan telah dilantik. Perunding bagi pelaksanaannya telah dilantik sedang di peringkat kajian kemungkinan selama 10 bulan bermula Oktober 2019 bagi mengenal pasti kebolehsalaan projek ini dan kecukupan sumber air di dua lokasi cadangan TAP iaitu Tasik Biru, Jasin dan juga Sungai Rembau di Alur Gajah, Melaka. TAP Melaka akan menyediakan tambahan sumber air sebanyak 310 juta liter sehari bagi memenuhi keperluan bekalan air semasa dan sehingga tahun 2040. Projek ini dijangka dapat ditender selewat-lewatnya pada 2021 dengan masa selama 36 bulan untuk disiapkan. Tuan Ketua, bagi pihak perunding juga sedang mengumpulkan khidmat perunding bagi membolehkan projek TAP Tasik Biru Jasin dapat dilaksanakan lebih awal bagi membolehkan sumber air tambahan disediakan bagi negeri Melaka yang mengalami masalah bekalan air berikutan kekurangan sumber air pada masa kini. Tuan Pertua memandangkan projek pembinaan TAP Jernih dan Melaka berkenaan akan mengambil masa selama 2 hingga 3 tahun untuk disiapkan, maka langkah mitigasi jangka pendek juga sedang dilaksanakan sama ada oleh pihak kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Bagi peringkat kerajaan persekutuan, kementerian telah meneliti akan permohonan kerajaan negeri Melaka untuk pelaksanaan 2 projek mitigasi penyaluran air mentah daripada Sungai Kesang dan Tasik Biru ke Empangan Jus. Daerah Jasin, penilaian awal 220 juta liter sehari dan Empangan Durian Tunggal daerah
Alor Gajah penilaian awal sebanyak 160 juta liter sehari yang melibatkan permohonan peruntukan sebanyak 300 juta sebagai alternatif bagi menghadapi musim kemarau. Berdasarkan kepada penelitian dan pertimbangan daripada aspek teknikal dan pengurusan kepada single source dependency aset strategik, Kementerian bercadang untuk mengesyorkan pelaksanaan projek penyaluran air mentah daripada Sungai Kesan dan Tasik Biru ke empangan Jos, daerah Jasin yang melibatkan peruntukan sebanyak 150 juta yang akan dipohon kepada EPU dalam rancangan Malaysia ke-12. Sementara berpandangan bahawa projek penyaluran air daripada Tasik Biru dan Sungai Kesang ke empangan Dua Tunggal kurang bersesuaian untuk dilaksanakan berdasarkan alasan berikut. Yang pertama, tidak menumpukan keseluruhan sistem bekalan air Melaka ke empangan Durian Tunggal. Kebergantungan sumber air kepada single source ataupun sumber yang satu merupakan amalan pengurusan risiko yang tidak strategik. Sekiranya berlaku pencemaran, kemarau atau bencana alam, dia akan meninggalkan kesan yang besar bagi seluruh bekalan air bagi negeri Melaka. Yang kedua, kapasiti kebolehan ambilan air mentah tidak mencukupi untuk disalurkan ke empangan Durian Tunggal. Memandangkan Tasik Biru merupakan komponen projek ORS Melaka, ia akan menyalurkan air ke empangan Jos dan juga ia akan membekalkan air mentah untuk LRA Melimau dan LRA Cincin. Kementerian juga sedang meliti satu lagi projek sumber air mentah untuk penyelesaian jangka panjang bagi negeri Melaka dan Negeri Sembilan, iaitu projek TAPS Linggi. Berdasarkan kepada penelitian awal, projek TAPS Linggi ini berupaya menyediakan bekalan sebanyak 250 juta liter sehari. Anggaran awal kos projek ini sebanyak 400 juta. Jabatan Bahagian Bekalan Air pada masa ini sedang melaksanakan kajian untuk membangunkan sumber air di Sungai Linggi. Di sini kementerian mencadangkan agar kerajaan negeri Melaka bersetuju supaya loji rawatan air yang akan dibina menggunakan sumber air mentah daripada tap Linggi diusahakan secara bersama antara kerajaan Negeri Sembilan dan kerajaan Negeri Melaka bagi membekalkan air di kawasan sempadan bersama. Oleh kerana Negeri Sembilan punya bekalan air yang banyak dan kita kementerian menjangka bahawa projek ini perlu diusaha sama di antara dua negeri bagi menampung kekurangan air di negeri Melaka. Pihak kementerian mencadangkan supaya kerajaan Melaka melaksanakan pengurusan permintaan iaitu mengurangkan penggunaan domestik air daripada 225 liter per kapita sehari kepada 180 liter per kapita sehari sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-11. Selain itu, Yang Berhormat juga diminta untuk dapat kita saling bekerjasama bagi membantu menggalakkan penggunaan peralatan dan gadget jimat air supaya pengguna air dapat dijimatkan. Terima kasih. Ahli yang berhormat bagi kawasan Kota Kinabalu, Tuan Chan Fun Hin. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas memberi peluang kepada saya untuk berucap dalam kamar khas ni. Tuan Yang di-Pertua, pada 22 Jun 2020, Pos Malaysia Berhad telah pun memuat naik suatu notis dan dengan izin Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengulanginya di sini. Pos Malaysia hadapi peningkatan jumlah bungkusan mendadak. Para pelanggan yang dihargai, ingin dimaklumkan bahawa kami sedang menghadapi peningkatan jumlah bungkusan yang mendadak terutamanya di Sabah dan Sarawak. Berikutan peningkatan tersebut, kami menjangkakan kelewatan penghantaran bungkusan pada ketika ini. Kami sedang gigih berusaha untuk meningkatkan kapasiti untuk memastikan penghantaran dapat dilakukan secepat mungkin. Bagi para pelanggan kami di Sabah dan Sarawak, kami juga menghadapi kekangan dari segi jumlah penerbangan yang terhad yang mungkin menyebabkan kelewatan yang tidak dijangka. Kami menghargai kesabaran anda dan terima kasih kerana memahami situasi ini. Saya ingin bertanya, berapakah jumlah sebenar peningkatan bungkusan sehingga dikatakan sebagai peningkatan yang mendadak? Dan saya percaya pihak Pos Malaysia akan berpandangan bahawa peningkatan mendadak ini adalah buat sementara waktu sahaja atas sebab Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Saya tidak dapat bersetuju dengan pandangan ini. Saya berpendapat bahawa peningkatan penghantaran bungkusan ini bukan buat sementara waktu sahaja, tapi akan terus berlaku dan terus meningkat dengannya kemajuan teknologi dengan penggunaan telefon pintar yang semakin meluas, pembinaan lebih banyak menara telekomunikasi, akses yang lebih luas ke internet berkelajuan tinggi dan juga promosi e-wallet.
dan oleh kedua-dua Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Sehingga kan orang di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak juga mula memesan barang secara talian dan mengharapkannya dihantar ke depan pintu rumah mereka. Baru-baru ini seorang pelajar universiti dari Pitas di bahagian utara Sabah menjadi terkena selepas beliau terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan isyarat telefon untuk mengambil peperiksaan melalui telefon pintarnya. Trend memesan barang secara talian dan menghantarnya melalui pos telah berlaku selama bertahun-tahun. Dan oleh itu, pengurusan atasan pos Malaysia tidak boleh menyatakan bahawa mereka langsung tidak dapat menjangkakannya. Pada hemat saya, alasan seperti peningkatan jumlah bungkusan yang mendadak atau jumlah penerbangan yang terhad adalah tidak boleh diterima sama sekali. Pos Malaysia dalam posting Facebook yang sama mengatakan bahawa mereka akan berusaha untuk meningkatkan kapasiti. Persoalan saya, apakah tindakan yang akan diambil kerajaan bagi membantu Pos Malaysia meningkatkan kapasiti? Adakah ini termasuk pengambilan lebih banyak kaki tangan, penghantaran ataupun melabur dalam lebih banyak kenderaan penghantaran seperti kapal terbang, van penghantaran atau motosikal? Sila Menteri jelaskan apakah rancangan kukuh Kementerian bagi meningkatkan kapasiti Pos Malaysia terutamanya di Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih juga sahabat lama saya Yang Berhormat Kota Kinabalu. Saya sangat-sangat berterima kasih kerana Yang Berhormat Kota Kinabalu membawa persoalan yang sangat penting yang berkaitan dengan perkhidmatan oleh Pos Malaysia. Dalam dunia perkembangan teknologi yang begitu pantas, memang apa yang disebut oleh Yang Berhormat berlakunya peningkatan dari segi penglibatan orang ramai menggunakan teknologi, membuat pesanan untuk pelbagai jenis barangan dan sebagainya, itu sesuatu yang memang kita jangka. Tetapi COVID-19 memang tak dijangka. Dan PKP adalah tindakan yang juga tidak pernah difikirkan. Tidak ada mana-mana parti politik akan buat manifesto yang ada kaitan dengan PKP. Tidak pada zaman PH dan tidak juga zaman PN. Dan berkaitan pelajar muda di Pitas itu, sebenarnya SKMM telah menziarah tempat itu pada keesokan harinya dan kita tidak mahu berdebatlah ya dengan isu yang ditimbulkan oleh pelajar yang berkenaan. Seperti mana Ahli Berhormat sedia maklum, COVID-19 dan PKP telah menyebabkan, seperti saya katakan tadi, lebih ramai pengguna beralih kepada kaedah pembelian secara dalam talian. Dan ini menyebabkan peningkatan jumlah bungkusan yang diterima oleh Pos Malaysia adalah jauh lebih tinggi daripada kapasiti memproses dan serahan yang sedia ada. Pada kebiasaannya, Pos Malaysia menerima purata antara 7 hingga 8 juta barang sebulan. Pada April 2020, jumlah bungkusan yang diterima telah meningkat secara mendadak kepada 12.7 juta item, iaitu peningkatan sebanyak 82% berbanding bulan Februari 2020. Pada bulan Mei dan Jun 2020, jumlah barangan itu kekal tinggi melebihi 10.8 juta sebulan. Jadi dia peak betul-betul pada bulan April. Ya. Dan jumlah barang yang perlu dihantar ke Sabah dan Sarawak juga meningkat secara mendadak pada bulan Mei, iaitu sebanyak 791,000 berbanding 65,000 pada bulan Mac 2020. Dan jumlah barangan terus meningkat kepada 1.39 juta pada bulan Jun 2020.
Keadaan ini telah memberi tekanan kepada kapasiti pemprosesan dan serahan barangan Pos Malaysia. Untuk makluman, Pos Malaysia mempunyai kapasiti pemprosesan bungkusan antara 300,000 hingga 400,000 item sehari. Dengan peningkatan volume yang mendadak ini, Pos Malaysia kini perlu memproses item antara 600,000 hingga 800,000 item sehari, iaitu bersamaan peningkatan lebih kurang 100%. Pelaksanaan PKP juga telah menyebabkan banyak syarikat penerbangan komersial membatalkan penerbangan ke Sabah dan Sarawak dari Semenanjung ke sana dan begitu juga sebaliknya. Pengurangan bilangan penerbangan secara drastik ini telah memberi impak terhadap kapasiti penghantaran item ke Sabah dan Sarawak dan seterusnya menyebabkan kelewatan penghantaran. Bagi mengatasi situasi ini, Pos Malaysia telah mengambil beberapa langkah. Pertama, sejak pertengahan April 2020, Pos Malaysia telah menggunakan perkhidmatan penerbangan kargo daripada beberapa syarikat tempatan dan serantau bagi menggantikan kekurangan penerbangan komersial. Melalui inisiatif ini, Pos Malaysia dapat meningkatkan kekerapan penerbangan dan telah melaksanakan jumlah waktu penerbangan atau dengan izin block hours yang lebih tinggi, iaitu antara 520 block hours hingga 540 block hours sebulan berbanding antara 260 block hours hingga 280 block hours sebelum pelaksanaan PKP. Jadi kenaikan lebih kurang 100% juga selari dengan kenaikan lebih kurang 100% untuk jumlah item tadi. Pos Malaysia juga telah menambah seramai lebih 1,300 orang kaki tangan separuh masa untuk mempercepatkan pemprosesan dan isian bungkusan di pusat-pusat pos laju seluruh negara sejak 1 April 2020. Daripada jumlah ini, 30% adalah pelantikan di Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung yang berhormat, termasuk juga pekerja-pekerja Pos Malaysia yang lazimnya dia bukan kerja menghantar barangan, mereka juga dibenarkan untuk menggunakan kenderaan sendiri yang diperiksa oleh Pos Malaysia dengan syarat dia guna stiker Pos Malaysia dan dia pakai baju corporate Pos Malaysia untuk menghantar barangan. Bagi meningkatkan kapasiti serahan kepada penerima bungkusan, Pos Malaysia telah menambah bilangan ejen serahan di bawah program Post Rider. Program ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Transformasi Pos yang melantik ejen serahan bagi membantu kaki tangan serahan sedia ada. Sehingga kini seramai 299 ejen Post Rider sepenuh masa telah dilantik, termasuk juga lebih 1,400 ejen Post Rider sambilan yang diambil mengikut keperluan. Daripada jumlah tersebut, seramai 224 adalah lantikan di Sabah dan 270 di Sarawak. Program Post Rider ini bukan sahaja membantu meningkatkan kapasiti serahan Pos Malaysia, malah ia juga membuka peluang pekerjaan dan pendapatan tambahan kepada rakyat dan komuniti setempat, terutama sewaktu musim PKP. Akhir sekali, Pos Malaysia juga akan membuka sebuah pusat pos laju di Lok Kawi, Sabah pada pertengahan bulan ini, yakni Julai 2020. Dan dia dipercayai akan meningkatkan kapasiti pemprosesan dan mempercepatkan serahan di kawasan-kawasan sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Petagas, Kepayan, Lapangan Terbang, Kota Kinabalu, Kinarut, Lok Kawi sendiri, kem tentera dan kampung-kampung yang berhampiran. Pusat ini juga akan menjadi hub pengangkutan item-item mail dan kurier baru untuk penghantaran ke bandar-bandar utama di Sabah. Terima kasih. Terima kasih. Lain berhormat, mesyuarat Kamar Khas hari ini ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang pada hari Khamis 16 Julai 2020. Terima kasih.